Selamat pagi, salam sejahtera. Menjelang pilihan raya yang tidak lama lagi, nama yang dicadang-cadangkan akan menjadi Perdana Menteri adalah 3 orang, yaitu Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim, dan juga Muhyiddin Yassin. Namun hari ini, satu pendedahan yang paling mengejutkan kita semua berlaku apabila nama Ismail Sabri Yaakob sudah tercicir daripada senarai calon Perdana Menteri, kata Sanusi. Wow, ini memang menarik apabila satu-satunya calon daripada Parti Barisan Nasional yaitu Ismail Sabri Yaakob dikatakan sudah tercicir daripada senarai calon Perdana Menteri. Mengapa ini berlaku? Adakah ada orang yang akan menggantikan beliau? Siapa yang menggantikan beliau? Nama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15 sudah tercicir dan bukan lagi pesaing utama bagi jawatan nombor 1 negara itu, kata Menteri Besar Kedah. Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor yang juga pengarah pilihan raya PAS berkata, kini hanya tinggal 2 nama sahaja yang bakal menjadi Perdana Menteri ke-10, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana Ismail Sabri sudah terkeluar daripada perlumbaan, katanya. Ismail Sabri itu dah out of race. Tak boleh pergi lagi. Dia nak pi jadi macam mana? Parti dia UMNO tak sokong dia, kata Sanusi. Ini kata Mbak Sanusi, Parti UMNO tidak sokong dia. Jadi kalau begitu siapa yang disokong oleh Barisan Nasional dan UMNO? Kata Sanusi, dia nak jadi poster boy. Las-las tak boleh jadi poster boy. Tak tahu, saya pun tak pernah tengok poster dia. Zahid pun nak jadi poster boy, katanya semasa jelajah Perikatan Nasional BES malam tadi. Sanusi berkata, UMNO kini dalam keadaan kacau bilau selepas beberapa pemimpinnya tidak tersenarai menjadi calon. Malah calon kerusi Parlimen Sungai Buloh, Khairi Jamaluddin Abu Bakar sendiri mengakui parti tersebut sudah rosak dan sudah sesat, perlu kembali ke pangkal jalan. Khairi berkata, UMNO dah rosak, tuan-tuan, UMNO Barisan Nasional sudah berselerak, katanya lagi. Mengulas lanjut, Sanusi membuat perbandingan antara Anwar dan Muhyiddin. Sebelum ini yang dipecat UMNO, ia berbeza sama sekali dengan Presiden PKR itu, dipecat kerana masalah akhlak, sementara Muhyiddin dipecat kerana melawan rasuah. Dua-dua ni kena pecat. Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat oleh UMNO zaman Datuk Seri Najib Razak kerana lawan kes 1MDB. Anwar Ibrahim dipecat daripada UMNO sebagai timbalan Presiden dan juga timbalan Perdana Menteri kerana isu bukan lawan penyelewengan, bukan, tapi dipecat sebab isu akhlak dan moral, kata Khairi Jamaluddin. Untuk rekod, Anwar sebelum ini telah disabitkan bersalah terhadap 2 pertuduhan kes liwat terhadapnya sebelum yang dibebaskan menerusi pengampunan selepas PRU 14. Namun, Sanusi menggesa agar semua pengundi di Parlimen Tambun untuk menolak Anwar pada PRU 15 ini bagi mengelak negara berterusan terjebak dalam kancah politik hanya kerana semata-mata cita-cita pribadi seorang individu mahu menjadi Perdana Menteri. Saya datang dari jauh dari Kedah. Datang ni nak menasihat, nak minta tolong sekalian rakyat Tambun yang akan menjadi atau mengundi pada 19 November ini, tolong jangan undi Anwar Ibrahim, katanya. Tolong undi sahabat saya, Datuk Seri Peja, kata Sanusi lagi. Saudara-saudara, pada pendapat aku, yang akan kalah di Parlimen Tambun bukan Anwar tapi Peja. Itu pendapat aku. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia Kita Punya, kita juga sama-sama. Bye bye. Habislah Zahid Hamidi kali ini. Apabila orang kuat, bekas orang kuat UMNO yang tak nak bertanding lagi, dedahkan pula perkara yang paling menarik tentang Zahid Hamidi, iaitu Nazri Aziz. Beliau kata Zahid tiada kuasa runding kerjasama dengan Anwar. Wow. Veteran UMNO iaitu Nazri Abdul Aziz berkata bahawa adalah mustahil untuk UMNO bekerjasama dengan Pakatan Harapan sekiranya pilihan raya umum ke-15 akan berakhir tanpa mana-mana gabungan atau parti memiliki majoriti membawa kepada parlimen tergantung. Bercakap kepada Malaysia Kini, bekas ahli Parlimen Padang Rengas selama 5 penggal itu berkata,
Presiden Parti Ahmad Zaid Hamidi tidak ada kuasa untuk mengadakan sebarang rundingan dengan pihak lain. UMNO yang merupakan tunjang kepada Barisan Nasional masih lagi dengan usul no DAP no Anwar, kata beliau. Presiden Zahid tidak ada mandat atau kuasa untuk jumpa dengan Anwar nak berunding, kata beliau lagi. Bagi saya rasa tidak mungkin dari segi UMNO sendiri pun DAP ini merupakan satu musuh ketat, beliau kata. Jadi, Zahid silap besar jika dia fikir bahawa ada kuasa untuk menentukan hala 7 ahli Parlimen BN yang menang pada PRU 15, katanya lagi. Sebelum ini, Presiden PAS Abdul Hadi mendakwa wujud muslihat antara UMNO dan BN dan PH dengan memastikan BN menang kurang kerusi untuk memberi kemenangan besar kepada PH. Dakwa Abdul Hadi, strategi berkenaan bertujuan memudahkan proses penggabungan antara BN dan PH untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas PRU. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad turut membuat tuduhan serupa terhadap PH dan BN. Paksa tanda tangan SD adalah satu jenayah. Wah, ini satu menarik. Ini memang menarik. Sementara itu, Nazri juga berkata bahawa sebarang usaha untuk memaksa ahli Parlimen BN untuk menandatangani surat aku janji atau SD adalah satu jenayah. Ada cerita yang mengatakan bahawa kita ada calon-calon yang diminta tanda tangan atau perjanjian, apa-apa perjanjian. Maknanya, esok dia boleh mewakili mereka untuk mengadakan sebarang rundingan. Ia satu tindakan jenayah bodoh untuk mengawal calon. Selepas mereka jadi ahli parlimen, kamu tidak boleh kawal mereka dengan memaksa menandatangani yang jelas melanggar hak mereka. Itu satu jenayah, kata Nazri Aziz. Boleh dikenakan penjara 7 tahun di bawah Akta Kanun Keseksaan, katanya lagi. Anggota Parlimen Padang Rengas yang enggan bertanding lagi itu mengulas mengenai dakwaan calon-calon BN diminta menandatangani SD. Nazri bagaimanapun tidak dapat mengesahkan sama ada benar wujud dokumen sedemikian. Sebelum ini terdapat dokumen yang menghendaki calon memberi kuasa kepada Zahid untuk memutuskan kedudukan dalam kabinet. Salinan yang beredar di media sosial itu juga mengatakan mereka mesti menyokong Zahid sebagai Perdana Menteri dan membenarkan UMNO mempertimbangkan kerjasama dengan parti lain. UMNO menyifatkan dokumen itu sebagai palsu. Menurut Nazri, sekiranya Parlimen tergantung, kuasa adalah di tangan Yang di-Pertuan Agong. Jangan lupa benda itu, esok tuanku akan tanya setiap ahli Parlimen. Seri Paduka tak terima sesiapa mewakili mereka. Tuanku juga akan tanya setiap orang dan ahli Parlimen tidak boleh dirangkum sebagai satu kumpulan dan diberikan kuasa kepada Presiden Parti untuk tarik mereka menyokong. Jadi, kerja minta tanda tangan SD itu satu kerja bodoh, katanya lagi. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.